我将你的话语深藏在我心，免得我得罪你，免得我远离。哦，主啊，与我亲近，我爱你声音，做我脚前的灯，做我路上的光。天地将要过去，你的话却长存。天地将毁坏，你的话却长新。我将你的话语深藏在我心，免得我得罪你，免得我远离。哦，主啊，与我亲近，我爱你声音，做我脚前的灯，做我路上的光。天地将要过去，你的话却长存。天地将毁坏，你的话却长新。我将你的话语深藏在我心，免得我得罪你，免得我远离。哦，主啊，与我亲近，我爱你声音，做我脚前的灯，做我路上的光。Selamat sore Ibu-Ibu. 姐妹们午安， Terima kasih kita bertemu kembali dalam kesempatan ini. 感谢神，今天我们还可以聚在一起。 Kita berdoa ya. 我们先来做一个祷告。 Terima kasih Tuhan memberikan firman-Mu kepada kami, menuntun hidup kami. Beri hati kami yang hati mau belajar, taat dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin。 Nah, Ibu-Ibu, kita sudah belajar kanon perjanjian lama. 姐妹们，在几个星期前，我们已经学习了关于旧约的这些。 Sekarang kita mau belajar kanon perjanjian baru. 现在我们要学习的就是新约的这个 Kanon. Ya. kanon。 Ya. Kanon artinya standar atau ukuran. 哦，kanon 的意思就是标准。 Contoh, 比如说， 1 meter di Amerika.
在美国的一次 harus sama 1 meter di Indonesia. 一定跟印尼的一次是一样的。 Tidak bisa di sana 1 meter, di sini 1,2 meter misalnya. 这个尺度不能在美国一次，在我们印尼是1.2，不能够。 Tidak bisa begitu ya. 所以不能够一定要相同的尺度。 Jadi kitab-kitab perjanjian baru 这个新约 ditetapkan dalam jumlah 27. 已经被公认了，已经被确认了，是 Dalam 整个新约27本 di 书。 dalam rapat oleh para pemimpin gereja di zaman dulu. 当时所有教会的领导者聚在一起来开一个会议。 Mereka rapat ini bukan baru membuat ya, oh sekarang kita buat ayo perjanjian baru, ini, bukan. 他们当时的会议不是说决定我们来做一个新的这个圣经节，我们来做一个新的书。 Mereka saat itu hanya menetapkan mana yang selama ini gereja sudah terima, gereja sudah percaya, akui itu adalah firman Tuhan. 而是他们要再一次的确认哪一本书圣经里面的这些经节是教会已经承认，教会已经接受，教会已经使用了。 Sebab ada orang yang keberatan, 因为有些人会有一些的这个 menyanggah ya. 否认它。 Mereka mengatakan, ya kalau gitu kan Alkitab orang Kristen itu sebenarnya yang menentukan itu ya orang-orang ini, yang berapa orang yang rapat ini. 有的人就说，那当时这个圣经节里面的圣经是当时会议里面的人来决定它是否是神的话语吗？ Kalau saya dan teman-teman saya ikut rapat ini, jangan-jangan ini bisa jadi lebih dari 27 kitab. 假如当时或者我跟我的同伴在这个会议当中，这个圣经新约圣经可能超过27本，可能27，可能28、26。 Karena memang ada kitab-kitab lain di luar dari kitab-kitab yang diterima oleh gereja. 是的，不可否认的，还有很多这些书信是还在教会以外流传的。 Tapi kita menjawabnya begini, 但是我们可以这样的回答， bahwa mereka, bapak-bapak ini, bukan ya, membuat suatu hal yang baru, tapi cuma mereka kembali untuk membuat batasan mana sih sebenarnya yang selama ini kita sudah akui dan terima. 就是当时聚在一起的各个教会的领导者，他们商议的是怎么样来安排哪里一部分是已经可以接受和他们的次序，他们把它安排好，教会已经使用过 Saya 的。 buat contoh sederhana. 简单的来说， Saya misalnya menulis surat kepada anak saya, misalnya ada di kota mana begitu ya, di luar kota atau di luar negeri, misalnya saya tulis surat. 比如说我写一封信给我在外地或者外国的一个孩子， Kira-kira dalam 5-10 tahun itu saya menulis sudah sekian banyak surat. 那经过时间的过去，我已经写了很多封信了。 Katakan dalam 5 tahun atau bahkan mungkin 10 tahun, wah sudah cukup banyak surat ya. 我们比如已经过了5年、10年，我给他的信已经是太多了。 Nah, tapi kemudian tiba-tiba ada juga muncul surat-surat yang sebenarnya bukan dari saya. 但是突然间有一些的书不是我亲自写给他的， Mungkin itu entah surat gelap atau surat kaleng, tapi pakai nama saya. 可能是匿名的，但是用我的名字来写信给我的儿子。 Ya supaya bisa tahu akan surat mana yang betul-betul dari saya, ya harus harus bertemu dulu, duduk bersama gitu. 所以要确认哪一封信是我亲自写给我儿子的，所以我们要坐下来一起来讨论， Nah, 一起来确认。 mungkin saya dengan anak saya sudah pasti, tapi mungkin saya ajak juga keluarga dekat saya atau teman-teman dekat dari anak saya, lalu kami bicara sebenarnya ini surat dari mana yang surat punya papa yang asli. Nah. 所以我们应该是，假如是我跟我的孩子一定要在场，但是我也可以邀请亲朋戚友们跟亲近的，我们可以来看这张书、这张信是不是我自己亲自写给我 Nah 儿 dari 子的 situ 信 kami 呢？ lihat, oh ternyata ini bukan, ini bukan ini enggak ya, palsu. 然后我们就记下来，在一起的来筛选。哦，这是爸爸亲自写给你的，这一些不是的。 Nah sederhananya begitu.
简单来说就是这样的状况。 Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 主所爱的姐妹们， 27 kitab kita ini 这个圣经新的新约里27本书， dibagi beberapa kelompok. 这里分成几个部分。 Yang pertama kita membaginya namanya Injil. 我们首先叫它圣经福音。 Yang pertama itu Injil ini Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 福音书就是马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音。 Kemudian ada kelompok kedua namanya adalah sejarah. 还有第二部分就是关于历史的， Ini terutama kitab Kisah Para Rasul. 特别是我们在初期教会的历史，就是使徒行传。 Kemudian ada lagi surat-surat Paulus. 还有就是保罗写的书给各个教会的书信， Mulai dari surat Roma 从罗马书 sampai surat Filemon. 直到腓利门书。 Nah, ini ada dua macam sebetulnya. 其实这里有两种， Satu surat adalah untuk gereja. 一种书是特别为教会而写的， Satu lagi Paulus tulis kepada pribadi. 有一种书是书信是保罗自己写的， Surat kepada pribadi 就是个人为个人而写 misalnya 的。 kepada Timotius 比如他写给提摩太， atau Titus dan Filemon. 比如写给提多，还有腓利门。 Ada satu lagi kita kelompoknya adalah namanya surat-surat umum. 还有一些书信是普遍性的， Nah, itu termasuk Ibrani sampai ke kitab Yudas. 比如说希伯来书一直到犹大书。 Lalu yang kelompok terakhir yang kelima itu kita sebut sebagai kitab apokaliptik ya. Apokaliptik itu artinya disingkapkan. 最后一本书就是关于启示，我们称它为启示录， Makanya disebut kitab Wahyu. 所以称它启示录。 Baik. Nah, jadi pada tahun 451 Masehi, 在451年主前， rapat ini atau konsili ini diadakan di Chalcedon. 当时的会议是在高塞顿那里进行， Maka disebut konsili Chalcedon. 所以称为高塞顿会议。 Disitulah ditetapkan. Ya. 在那个地方就决定了， Maka dengan begitu Alkitab-kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru lengkap. 从那个地方决定了、确认了旧约以及新约已经完整了。 Mengapa gereja perlu mengumpulkan kitab-kitab ini menjadi satu? 为什么教会需要把旧约、新约把它合成一本呢？ Bagaimana mereka menentukan kitab-kitab ini bisa masuk atau yang mana yang tidak masuk? 为什么他们可以决定这本书、这个书信可以进，而其他的不可以呢？ Nah, terdapat 3 alasan. 这里有3个理由。 Ya, maksudnya mengapa mereka melakukan ini? 为什么他们这么做？我们也要先理解他的理由。 第一个理由就是 banyak tulisan lain yang mengklaim dirinya atau diklaim atau disebut juga ini ini juga terima dong, ini juga firman Tuhan loh. Nah, gitu. 有的人把很多的这些写说，把它称为这本书也应该有资格进到圣经里面。 Seperti saya kasih contoh tadi, ini ada surat-surat yang bukan dari saya sebagai papa, ngaku-ngaku juga kepada anak saya bahwa ini surat dari papanya, ternyata bukan. 就好像刚才牧师做的例子，其实这封书信不是爸爸亲自写给孩子的，是其他人用匿名写的，这不算数。 Jadi alasan pertama karena memang di luar gereja itu ada tulisan-tulisan yang beginian. 当时的理由之一就是在教会以外很多流传这样的写 Ibu-ibu, 法。 memang Yesus tidak meninggalkan tulisan dalam bentuk kitab apapun. 弟兄姐妹们，我们要理解，主耶稣从来没有留下用书写的方式把他的话语留在。 Tapi ajarannya diteruskan oleh murid-muridnya untuk mengingatkan, untuk dipakai untuk mengingatkan dan mengajarkan ajarannya kepada pengikutnya. 但是耶稣在他传道的这个过程当中，他所教导的，由他的门徒一代一代着，一边这样一字一字的把它传下来，成为现在的圣经。
Sejak tahun 50 sampai tahun 100, 27 kitab itu sebenarnya sudah selesai ditulis dan sudah beredar di lingkungan gereja. 在主后的50年到100年，这些书信呢，这些圣经里面的章节已经流传，已经被使用了。 Nah, tapi sekali lagi, di luar gereja ada tulisan-tulisan lain. 但是再一次的告诉我们说，在其他的教会以外的，还有很多这些的书信写法。 Mungkin ibu-ibu belum pernah dengar, misalnya ya, ini ada disebut Injil Thomas. Nah, 比如说，我们从来没有不熟悉的多马书， ya, itu ada tuh ya, Injil Thomas gitu ya. 其实外传也有多马书。 Bahkan buku ini juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 甚至多马书也被翻译成印尼文了。 Ada lagi namanya Injil Filipus. 有的菲利普书、 Filipi ya. 菲利比， Ada lagi Filipus. Ada lagi Injil Petrus. 还有彼得书。 Nah, bedakan loh ya surat Petrus dengan Injil Petrus loh ya. 我们要特别的小心，因为名字相同，不是那个我们圣经里面的彼得前书、彼得后书，不是那个。 Ini Injil ya. 这是真理。 Ada lagi Injil Yudas. 还有犹大书， Oh, ada lagi Injil Barnabas. 还有巴拿巴书。 Wah, coba ya. Jadi orang-orang tuh baca, itu temukan hal-hal yang memang agak aneh juga gitu dalam Injil-Injil ini. 他们读了这些不被公认的这些书信的时候，会有一些的疑惑。 Nah, saya kasih contoh ya. 比如说， Dalam Injil Thomas misalnya. 在多马书里， Itu diceritakan katanya Yesus waktu kecil, dia itu bikin burung ya dari tanah liat gitu. 他有这样写到：耶稣还孩童的时候，他用泥土把它塑造成一个会飞的鸟。 Terus burung itu tiba-tiba hidup dan bisa terbang. 就是这个用泥土塑造的这个鸟会有生命，而且会飞。 Nah, itu salah satu contoh. Gitu ya. 这是其中一个例子。 Makanya kenapa akhirnya gereja, para pemimpin tuh ya dalam tanda kutip ya terpaksa harus membuat standar ini, batasan ini. 所以当时的教会的领导者就要做一个决定，把这个规范起来， Ya. 贯彻全通的把它规范起来。 Alasan kedua, 第二个理由， pada waktu itu kekristenan sudah mulai menyebar dan berkembang di semua daerah jajahan Romawi. 当时的基督教已经非常迅速的扩展到罗马统治的很多的地方。 Ya. Ibu-ibu ya, pada zaman itu Injil atau nama Yesus itu sudah banyak ya, sudah jauh tersebar ya, mulai dari sampai dari Yerusalem pasti ya, tapi sampai ke Mesir misalnya. Ya. 当时主耶稣的名字就是他所教导我们的基督教已经传到罗马帝国所统治的，从耶路撒冷，当然从耶路撒冷开始，一直到 埃及、 Kemudian 亚洲， masuk lagi ke daerah Turki, 进到现在我们称为土耳其国籍、 masuk ke daerah Irak, Iran, 伊拉还有伊朗、 Spanyol, 西班牙， dan kemudian masuk ke Eropa. 然后进入到欧洲， Nah itu dia ya. 所以它的非常广泛的已经传开了。 Alasan yang ketiga, 第三个理由， memang di zaman itu juga sudah banyak berkembang ajaran-ajaran sesat. 当然在那个时候也有很多极端的教说。 Nah, saya tidak akan menjelaskan, tapi saya sebut nama-namanya saja ya. 我不会很长的来讨论，但是我 Misalnya, 说一个例子。 misalnya ajaran namanya Gnossticism atau Gnostik ya. 我们称它为 Gnostic， Itu ya. Jadi itu salah satu ajaran sesat. 那是其中一个极端的 Lalu 教 ada 义。 lagi ajaran namanya Montanisme. 还有就是 Montanisme， Nah, itu pemimpinnya namanya Montanus. 因为它的领导者叫 Montanus。 Ya. Dan juga ada satu ajaran lagi namanya Marcionisme. 还有一个 Marcionisme。 Marcionisme. Ya. Nah, itu contoh-contoh bahwa di zaman itu pun sudah ada ajaran-ajaran sesat.
所以这样证明，纵然是在当时的教会以外，也很多这个极端的学说教义。 Jadi gereja itu perlu sekali ya, maksudnya standar ini. Jadi yang mana ini supaya gereja nggak bingung, supaya gereja nggak kabur begitu. 所以当时的教会领导者就要做一个标准化，哪里一个是正确的，哪里不是正确的教义。 Ibu-ibu sekalian, ada 3 syarat untuk bisa kemudian kitab itu diterima dalam kanon. 所以在这次的标准化的话，我们有当时的教父们有3个标准。 Yang pertama, 一个 bahwa kitab ini atau surat ini mempunyai otoritas atau kewenangan dari rasul, gitu, otoritas rasul. 就是一定要有当时使徒的权柄。 Maksudnya itu ditulis oleh ya rasul atau orang-orang yang memang dekat dengan rasul. 就是写这些书信的人，一定要与当时的使徒们非常亲近的关系。 Betul. Memang tidak semua penulis itu rasul. 当然，我们要晓得的是，所有这些书信都不是使徒，通通所有的使徒写的。 Ada yang bukan rasul. 有的不是使徒写的。 Misalnya Markus ya. 比如马可， Dia bukan rasul loh, dia bukan 12 murid. 他不是12门徒之内的门徒， Tapi 他也不是 kenapa? 使徒。 Tapi kenapa Injil itu bisa masuk ya? 那为什么他写的可以进到圣经里面呢？ Ya, karena Markus itu adalah orang yang paling dekat dengan Petrus, dia penerjemah Petrus. 因为他与彼得非常亲近，他常常为彼得做翻译。 Lalu pertanyaan juga Lukas. 还有路加， Lukas ini dokter. 路加他本身是个医 Dia 生， bukan 12 rasul loh. 他也不是12使徒 Nah, 之一。 kenapa Injil Lukas bisa masuk? 为什么路加福音可以进到圣经里呢？ Tapi jangan lupa, Lukas adalah orang yang dekat dengan Rasul Paulus. 但是我们不要忘了，路加与保罗是非常亲近的一个 Ya, dia 朋友。 kemana-mana bersama Paulus loh ya. 他常常与保罗到处去宣扬。 Jadi inilah salah satu dasarnya dulu ya. 这 Kenapa? 是其 Bagaimana? 中一个基本要懂的基 Yang 本。 kedua adalah 第二点， bahwa kitab-kitab itu memang sudah diterima oleh gereja-gereja yang ada pada zaman itu. 这些书信在初期的教会已经接纳了，已经接收了这些书信。 Ya, jadi artinya gereja-gereja mula-mula pun sudah tahu ada kitab ini, sudah terima, sudah percaya kok selama ini. 初期的教会已经晓得有这些书信，也能够已经接受了，也已经使用了。 Kriteria atau dasar yang ketiga, 第3个标准， ada satu konsistensi atau kesesuaian di dalam pengajarannya. 在这个教导当中有一个 Kesesuaian ya, satu 有 dengan 一 yang 个平衡点、相符点。 Jadi artinya ya tidak boleh misalnya ajaran kitab ini dengan kitab ini itu saling bertentangan, bertolak belakang gitu. 就是说，这本书与这本书的教导要相合的，不能够我说这样，这本书说那样，相敌对的，这是不能的。 Kalau itu terjadi kontradiksi kan berarti ada satu masalah. 假如他们的彼此的书都是不相符的话，那当然这里面有一些的问题了。 Nah itu dia ibu-ibu. 所以这就是这些的理由。 Baik. Jadi sore ini kita belajar apa? 所以今天下午我们学习了什么 Belajar 呢？ bahwa Alkitab kita ini ya adalah firman Tuhan. 就是我们圣经这本圣经就是神的话语。 Paulus tulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. 保罗在提摩太后书第3章16、17节告诉我们。 Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 圣经都是神所默示的，有宜教训、读者使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样善事。 Jadi kita bersyukur 所以我们要感恩， pemimpin-pemimpin gereja kita di zaman dahulu sudah
membuat ketentuan atau ketetapan ini. 我们先祖就是先辈们这些教会领导者已经做了一个最正确的决定。 Supaya gereja sampai sekarang juga ya dan akan datang jangan lagi ragu-ragu atau diombang-ambingkan di sana sini. 以至于从以前的教会直到现在的教会都能够归正的、确认的使用这本圣经，不被左右、不被其他的说法而左右教会的教义。 Di zaman dulu juga ya, mungkin kira-kira 20-30 tahun yang lalu ya mungkin ya. 也许在2、3、4年前， itu muncul juga kitab yang cukup aneh juga ya. 也出现了一本很奇怪的 Dan 书， menjelaskan tentang Yesus. 也是说他能够解释、理解耶稣的书信。 Apa yang dikatakan di dalam buku ini? 在这本书里，他说关于耶稣是什么呢？ Buku ini mengatakan di Alkitab Kristen itu Yesus itu hanya diceritakan sampai di umur 12. 在那本书里说，耶稣的生平只写到12岁而已。 Lalu tiba-tiba dia sudah di usia 30 tahun. 那突然间这些空间哪里呢？突然就已经33岁了。 Lalu buku ini bertanya, apa yang terjadi dengan Yesus di umur 13 sampai umur 29 tahun? 那有人就会问，这个耶稣在少年时期13岁到29岁这么长的时间，他到底做了什么？ Sebenarnya Yesus itu ngapain? 其实耶稣正在干嘛呢？ Saudara, akhirnya muncul sebuah teori. 然后就有一个这个 Teori 理论就出来了。 yang mengatakan, oh Yesus itu ternyata pergi ke Tibet sana berguru kepada Sang Buddha. 就是有这样的说法，原来耶稣到这个西藏那里去找一个喇嘛来学习，去学这个佛教ya gitu ya. 去那里学佛教。 Nah, saudara lihat ya, saudara lihat. 那弟兄姊妹们， Kalau kita tidak punya pendirian yang kokoh, 假如我们没有一个坚固的信念的 kalau 话， kita tidak percaya ini adalah firman Tuhan, 假如我们不相信这本 maka 圣经是神 saya 的话的 kira 话， kita mungkin gampang saja bisa saya terima. Oh ya benar juga ya, ya gitu. 那我们就很容易被这些问题所问倒了， Sehingga akhirnya kita percaya juga gitu apa yang orang-orang katakan di luar sana. 以至于我们很容易的接受别人对这些不正确的说法，我们把它接受起来了。 Saudara, beberapa tahun yang lalu ada seorang penulis yang cukup heboh ya, namanya Dan Brown. 弟兄姊妹们， Ya, 姐妹们，当时在不久前有一个人名叫 penulis novel 写一个小说的名叫 Dan Brown. Dan Brown， Wah, bukunya itu sangat populer. 他所写的书非常畅销， Wah, ya bahkan Indonesia juga diterjemahin ke buku. 甚至在印尼也被翻译成印尼版本。 Satu buku itu kira-kira segini tebalnya. 一本的书有这么厚， Wah, saudara, itu buku-buku itu laris manis. 在市场上也非常的畅销。 Orang pergi Gramedia, buku, wah mahal padahal buku itu. Ya, mahal. 其实这本书也不便宜，但是大 Dan 家 tulisan 都要 Dan Brown itu sampai diangkat jadi film. 甚至他所写的这本书，把它拍成电影。 Tapi kalau kita yang belajar Alkitab, kita tahu, saudara-saudara. 但是当我们熟悉理解圣经的人的话，我们 Ada 晓 hal-hal yang tidak pas di dalam buku ini. 在这本书里面有很多的部分是不正确的。 Ada tipuan-tipuan di belakang semua teori-teori Da Vinci ini. 在这个 Dan Brown, sorry. 在这个 Dan Brown 所写的后面还有很多的教义是不 Ya, 正确 salah 的。 satu bukunya itu adalah Da Vinci Code. 其中一个最闻名的就是 Da Vinci Code。 Nanti boleh cari-cari ya, mungkin ada versi Mandarin juga. 当然，这本书当时是非常震撼的，中文版也有。 Tapi saudara-saudara, dalam salah satu pandangan yang menyesatkan ya, 其中一个极端的说法就是， adalah bahwa katanya Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena dan punya anak. 就是说到耶稣与莫大拉的玛利亚结婚了，然后有一个孩子。 Nah, saudara lihat kacau nggak ya? 那弟兄姊妹们，你看 Tapi 糟糕吗？ itulah kondisi kalau ya itu kalau kita tidak punya standar apa
kita bilang, oh iya benar juga, oh sana sini benar semua. 所以我们要抓住圣经的原则，就是圣经里面的教义就是正确的，以至于我们不被外传的许多说法而动摇了我们对主的信心。Baik, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. 今天我们愿神祝福他的话语， juga memberkati iman kita semua untuk semakin teguh kepada Tuhan, percaya akan kebenaran firman Tuhan. 就是求圣灵给我们信心，深信不疑的对整本圣经的说法。 Sampai di sini persekutuan kita. 我们今天姐妹会到此， Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian, tetap jaga kesehatan, tetap semangat berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. 就是姐妹们，我们不可以妥协的放弃了懒惰读圣经，我们殷勤读经、祷告，然后思想神的话语。 Jaga kesehatan juga. 同样的，我们要照顾自己好自己的身体。 Kita akan tutup dengan doa. 我们来做一个结束祷告。 Tadi kau lah. 来，我们来做一个结束祷告。亲爱的父爸上帝啊，感谢神你的保守、看顾、恩典和祝福。今天大概已经要到农历的15了吧，春节就要过去了。但是我相信神你每一天的保守看顾都是相同的， 不会因为星期几是初几而特别的有不一样的照顾看顾。 所以，我们以感恩的心，把我们的人生托在你的手中。特别是姐妹们，很多已经年纪老迈了，在家里有的很孤单，在家里有的无所事事，觉得日子很难过。但是，只要我们常常以喜乐的心，求圣灵赐给我们满满的信靠的心，常常把赞美的诗献给神，然后殷勤的，虽然很困难的读经，但是让我们可以做到。我相信。 主的灵，圣灵不会放弃我们每一个弟兄姊妹们。主啊，感谢你，也同样把我们的家庭的每个成员放在你的手中。纵然他们再遥远，或者是我们很难跟他们有直接的沟通，但是我们相信他们同样是你的儿女，向你献上感谢。姐妹们，在这个聚会上、姐妹会上，我们同样要同心合意的为着 Antonius 的妈妈的病情来代祷，一切都在神的旨意当中，愿神保守看顾他，同样也让安东尼传道有更多的爱心来陪伴妈妈，因为这不是一个很轻省的病，希望我们每个人都为他做代祷的工作。主啊，感谢你把他托在你的手中，也为着所有的弟兄姊妹们、教会所有的牧者传道，还有包括我们自己本身，我们都可以开声向神呼求，因为神是无所不知、无所不在、无所不能的全能神。主啊，感谢你，我们的这样仰望交托，乃是奉靠主耶稣你的名而求的。阿门。阿门，阿门，谢谢，再见。谢谢。